Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, so terima kasih semua kerana dapat hadir pada perbincangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Okey, saya rasa kita boleh mula dulu. Kalau ada yang nak join later, mereka boleh join lah. Okey, so basically saya akan share skrin saya. Okay, so basically Timbalan Dekan telah buat satu perbincangan pada hari Jumaat lepas. Okay, ini yang saya dah sharekan dia punya presentation. Okay, so apa yang kehendak fakulti adalah berdasarkan kejadian banjir yang sedang berlaku. So apa yang kita boleh offer untuk membantulah pihak-pihak yang berkuasa untuk menangani banjir yang sedang berlaku. Okay, dari segi intervention maupun juga dari segi penyelidikan. Dari segi intervention mungkin something yang in the very short term. Okay, tapi untuk penyelidikan tu mungkin on the longer term lah. Tapi tidaklah terlalu lama, tidaklah terlalu panjang. Okay. So ini yang telah dibentangkan, Sustainable Mitigation, Preparation, Response and Recovery from climate change and human activities driven environmental disasters. Okay, subdivided into components for mitigation, preparedness, response and recovery. Okay, projects and disaster events, specifically those brought about by or linked to climate change and human development activities. Projects can span from immediate deployment to 2, 4, 5-year rollouts. Okay, program consists of multidisciplinary components, address issues or capitalize on faculty strengths, expertise, avoid overlaps or potential competition with other agencies, faculties, institutes, create a specific niche that we can fulfill and implement as a faculty. Okay. So basically apa yang dia telah cadangkan, dia tak ada dia punya tu Dr. Jo. Itu dia ada tunjukkan ini kan, yang rajah tu. Hari tu ada rajah. Ya. Tak ada kat sini. Saya pun tak ambil gambar juga. Ya kan dia nak saya minta yang dia share yang benda tu lah. Yang pada you pun tak ada Dr. Jo? Tak ada. Sama juga. Okey. Okey. Actually yang itu untuk so dia bagi kepada mitigation, preparedness. Rajah yang skop kerja tu kan? Betul. Ada ambil gambar? Saya rasa saya ada. Saya cuba tengok kalau sama tidak. Sebab saya pun tak ambil gambar itu. Yang scope of programs Prof? Saya share ke macam ni? Saya share dalam group ke? You WhatsApp pada saya ke? Okey, saya WhatsApp. Okey Prof, dah WhatsApp. Okey. Ini satu hal. Ini saya tak boleh nak open pula. Okey. Sekejap. Saya punya PC ni lepas reprogram tu dia ada masalah sikit. Okey. Saya kena masukkan dalam drive. Okey.
Okay. So yang ni ada yang ni. So kita tengok yang ni lah. Okay, thank you Dr. Syazrul. Okay, so yang ni lebih mudah. Saya tutup. Okay. So basically, dia bagaimana? Dah hilang dah? Dr. Syazrul, dia dah hilang lah? Saya takut mungkin pasal dia tak boleh nak buka on Google Drive kot. Dia mungkin kena download dulu. Mungkin. Oh, okay. Okay, So, sekejap. saya takut dia nak upload gambar tu lambat rasa. Okay, so Ke Prof share as image boleh? saya masalahnya saya tak boleh nak buka lah. Mungkin Prof boleh download daripada Google Drive tu, tapi print lah, cuba print as PDF. Mungkin boleh buka di situ. Okay. Tak apa, saya buat PDF je. Saya convert. Tolong. Ini lemah sikit bab ni. Maksudnya dia ada lah. Okay bro, dah email. Dah WhatsApp. WhatsApp okay. WhatsApp. Okay, thank you. Ini ya. PDF. Okay. Saya open ya. Dia open. Okay. So, ya, sambil dia nampak. Okay, so basically inilah yang telah dibincangkan. Okay, so dia bahagi kepada mitigation, preparedness, and then response dan juga recovery. So kita diminta untuk buat kertas cadangan lah, simple kertas cadangan macam basically macam konsep paper ke. Okay, sama ada untuk program ataupun untuk penyelidikan lah. Okay, jadi ini adalah contoh-contoh tetapi tidak tertakluk kepada yang ini sahaja. Okay, respons yang telah kita, food ini kita yang dicadangkan adalah untuk respons lah. Dan easily manufactured, emergency ration, general disaster response dan sebagainya lah. Okay, so untuk ini saya buka kepada cadangan lah. Mungkin kita ada tengoklah beberapa yang apa ni yang kita boleh cadangkan untuk program ini. Mungkin daripada yang saya ada terfikir tetapi tidak semestinya kita follow yang ini lah. Okay, adalah dari segi nutrition ke, okay, ataupun ini dari segi macam plan apa ni, plan pemakanan ke. Nah, itu yang saya terfikirlah. Okay, tapi saya buka kepada apa ni, ahli semua kalau ada apa-apa cadangan. Okay. Kalau yang apa tu, based on yang saya punya, apa yang saya terfikir tadi, maksudnya apabila katakan mereka-mereka ini dia yang ada yang tersangkut di atas bumbung katakan. So apakah jenis makanan yang kita boleh supplykan pada dia? Something which is mungkin yang high calorie ke, for tenaga, something yang macam tu lah. Jadi tapi as opposed to something which is random, so kita buat
panduan based on dia punya nutrition atau nutritional needs katakan. Jadi apa yang kita beri itu pada dia adalah something yang betul-betul boleh membantu dia dari segi nutrition lah. Itu saya punya saya punya idea lah. Saya tak pasti ianya okey ataupun tidak, tapi saya open. Okay, so yang ni kita just ni brainstorm discussion saja ya. Okay. Macam okay. Kalau Dr. Nalida ke boleh komen ini sebab ni dari segi nutrition. Okay. Atau ada apa lain-lain? Bro, makanan tu yang Prof kata high calorie, maybe boleh add in things yang boleh hit the body. Contohnya halia or things like that lah. That is another focus lah sebab sejuk kan when you are outside and banjir ni. Okay. Nak tulis body heating. Saya tulisnya lah. Okay. Boleh. Okay. Okay lagi? Ada apa-apa lagi? Ya, sila. Prof, mungkin boleh tengok macam mana makanan askar tu Prof. Diorang kan selalu untuk macam survival punya food yang bila diorang pergi operasi macam those kind of food lah Prof. Dia ada ration itu yang Dr. Firdaus cadangkan juga. Cuma maksudnya yang itu memang kita nak buat dari segi apa? Dari segi penyelidikan ke ataupun dari segi sebab kita boleh masukkan dalam sini ataupun yang Dr. ni dah cadangkan untuk dia be part of dia punya package tu ke macam mana? Maksudnya kita macam ambil inspirasi daripada dia punya packaging ke, dia punya portion ke, semua tu lah Prof. Okay, yang ada yang askar punya ni, dia boleh heat tanpa perlu api. So basically dia macam dia ada calcium hydroxide kat dalam tu. So dia ada double layer and then lepas tu dia campur air. So calcium hydroxide tu dia bertindak balas dengan air, isothermic reaction. So dia keluarkan haba lah. So yang makan dalam tak akan terpanas lah. Cuma benda tu memang dah sedia ada lah. Semalam kot saya nampak ada jual dekat Petronas. Tapi it's quite expensive lah, RM20 per pack. So tu unless sebab tu teknologi dah ada. So unless kita ada something yang apa yang kita nak value add dari segi tu. Sebab kalau saya boleh tambah something yang prolong the satiety jugalah, maksudnya macam tambah fibrous thing pun boleh jugalah. Okay. Tapi pasal elemen yang Prof cakap tadi tu, ya kalau stranded of course itu yang the easier lah kan, yang pasal heating the food tadi. Memang mahal lah usually. Itu memang mahal. Kita boleh maksudnya heating package. Okay. Yang tu memang mahal. Kalau maksudnya dia punya package saja macam mana? Jadi dia punya dia punya makanan tu makanan biasa lah. So dalam panduan pack itu ada contohnya. Jadi maksudnya yang all of this ni, ini nanti boleh kita maksud saya cakap macam mana? Maksudnya bila kita keluarkan panduan ini,
panduan pack ini, dalam tu kita akan berapa banyak, ini kita akan bagi dari segi maksudnya dari segi jenis makanan, dia punya quantity. So all of this has to be scientifically based on nutritional needs lah. Kan maksudnya kalau kita kata it is a power bar, then how many power bar? So what is the justification kalau kita kata ada 2 power bar? So what is the justification for 2 power bar? So meaning that the decision is a scientific decision based on proper scientific justification. Yang apa tu? Yang ini kita boleh add lah as one of the component in the pack. And, cuma dari segi penyelidikan memang sebab teknologi memang dah sedia ada lah. Jadi yang panduan itu sendiri yang belum ada kalau tak silap saya. Saya pun tak pasti juga. Jadi mungkin research dari segi foodborne disease Prof, pasal bila banjir this kind of things kalau keluar lah, foodborne disease macam penyakit, taun apa semua, things that kita boleh tengok di situ lah saya rasa. Yang itu boleh, yang itu memang dia ada cadangkan lah dari segi kit untuk tentukan sama ada penyakit atau tidak. Tapi saya rasa tak tahu lah sebab sekarang ni kita tak ada buat penyelidikan ke arah itu kan. Okey, kalau panduan ini logik ke Dr. Nurlidah? Dr. Anidah? Sebab kalau bomber katakan dia nak hantar, contohnya orang-orang yang stranded ni ataupun NGO nak hantar, so apa makanan yang mereka boleh hantar supaya makanan tu dia mestilah seringan mungkin ataupun tapi dia enough untuk fulfill dia punya daily nutritional needs dia. Contohnya katakan kalau dia stranded, boat tak boleh masuk, katakan kita boleh hantar pakai drone katakan. And so it needs to be high density tapi ringan, those kind of things lah. Body heating, prolonged satiety ke, betul ada self-eating package ke, macam tu maksudnya. Prof, boleh saya nak cadangkan berkenaan dengan kita bezakan makanan untuk kanak-kanak dan dewasa ke? Pun boleh juga. Sebab biasanya kanak-kanak kita boleh kita boleh even bagi sneakers dan sebagainya. Saya rasa tak ada isu sangat. Cuma dewasa kadang-kadang dah ada macam-macam penyakit kan. Okay. So mungkin kita boleh design let's say power bar untuk orang dewasa ke. Okay, kategori makanan mengikut umur dan penyakit dia. Okey. Ada tak, boleh tak kita buat macam ni? Dr. Nurlidah? Nutrition ni saya tak mahir. Nampak macam boleh Prof. Okey. So maksudnya kita keluarkan some panduan based on dalam panduan tu kita boleh tunjukkan lah nutritional needs ini diperlukan untuk sekian tu lah. Okey. Kalau high calories ini maksudnya apa? Benda macam nasi macam tu lah. Nah, maksudnya macam power bar lah, coklat ke. Macam nasi tu berat kan. Something yang katakan kita boleh hantar pakai drone katakan. So apakah yang kita boleh panduan dia supaya, sebab kalau drone dia memang tak boleh angkat berat-berat lah, makan dalam tin ke apa benda ke. So tapi bukankah ada yang teknologi, saya rasa saya ada tengok sama tapi saya tak ingat lah, tapi yang makanan tu yang dia
dry dulu pakai I don't know whether spray dryer ke apa ke. Lepas tu bila dia panaskan tu makanan tu jadi macam balik semula kepada normal physical dia. So itu dia lagi ringan lah kalau makanan macam tu kan. Kita spray dry first, then kita panaskan. Maksudnya apabila kat situ dia boleh panaskan makanan tu. Boleh. Yang itu yang Dr. Anida cadangkan yang self-heating package tu. So basically dia dehydrated foods lah. Okay, lepas tu dia akan campur air. Jadi dalam makanan tu dia boleh dehydrated foods ataupun food yang memang dah memang bukan dehydrated food. So yang dehydrated foods tu pun satu aspek yang bagus juga. Kan? Okay, katakan dehydrated foods katakan. So bila dia campur dengan apa tu air, kemudian dia akan dipanaskan, so dia akan absorb, dia akan jadi biasalah. Cuma this kind of foods dia tak readily available at the market. Sama juga macam self-eating package tu lah. So saya rasa kita juga kena beri panduan. Contohnya macam NGO, dia nak dapatkan, dia nak hantar. So what is available in the market yang boleh fulfill dia punya katakan these three katakan. Yang dia boleh hantar. Sebab macam dalam kes banjir baru ni, dia berlaku secara pantas dan tanpa disangka-sangka lah kan. So yang dehydrated foods tak banyak dalam pasaran. Okay, sama juga macam self-eating package ni lah. Dan kita boleh masukkan, tapi saya rasa untuk yang cepat dan pantas pun kita kena bagi. Yang ini yang lebih utama lah. Cepat dan pantas supaya NGO ke dia boleh just go to whatever is available in the market and then dia boleh pack and then dia boleh hantar. Yang ini macam lebih kepada kit lah. Sebab kita nak cari ni pun it's not cheap and it's not easily available. So yang ini saya rasa penting kan, sebab apa tu pelbagai keadaan kan. Okey. So yang ini cadangan pertama, ada cadangan lain tak? Dr. Jo ada cadangan lain? Hari tu ada WhatsApp saya. Ya, bro. Saya tengah nak buka WhatsApp tu. Okay. So ahli-ahli lain ada cadangan lain? Okay. Bro, WhatsApp ni. Sebab this is satu ialah preparedness of the ni, satu ialah response kan, dan satu ialah recovery. So I'm thinking recovery tu kita boleh anjurkan training untuk especially for mereka yang buat small food businesses kan, dah kena banjir, so to restart their business kan, we can train them to upskill them. Itu satu. Lepas tu probably we can also allow them to use our pilot plant kalau sesuai lah, contohnya bakery ke apa kan. Maybe we can share a profit sharing model ke apa, and then maybe can teach them online marketing dan sebagainya lah. Tapi online marketing tu maybe we need expertise from FEP lah. So in general to bring the business back on their foot lah. Sebab dah ni kan, lalui banjir dan sebagainya. Okay, so basically untuk recovery, training program Untuk training program ni, actually kita boleh minta dana supaya mereka ni tak perlu bayar pun. Ya, betul. Kan, kita boleh minta dana daripada kementerian-kementerian ni supaya mereka sponsor mangsa-mangsa ni untuk training tu lah. Okay. 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 So yang ini apa yang kita boleh offer? I think yang basic is
maybe food safety kan. Mhm. Apa lagi ya yang sesuai? Maksudnya dia kita nak ajar dia untuk come up with a train untuk buat produk ke ataupun training apa, sebab mereka nak start balik kan. Sebab I think produk mereka dah sedia ada kan bro. So in terms of their produk yang ada tu, I think kita tak kacau. More on Okay. Food safety untuk produk selamat. Okay. And unless mereka nak lah bro, product development, new product kan, ataupun produk yang berbeza kan, itu we can also chip in some ideas lah untuk mereka. Okay. So, maksudnya dari segi skill ataupun knowledge kan. Saya tak tahu. Okay, contohnya macam food safety. Okay. Dari segi training macam yang you kata macam bakery apa semua tu. Ya itu kalau mereka nak sebab mereka contohnya Hulu Langat taklah jauh sangat dari kita kan. So if they want I don't know lah whether is suitable tak kalau mereka boleh guna pilot plant kita to in the meantime while menunggu kedai mereka restore kan, recover, they can use our facilities lah untuk produce continue producing manufacturing products. Okay. Yang itu ada sedikit risiko lah sebab kita akan tanggung dia punya risk. Ataupun maksudnya we come up with a few modules untuk training for product development. Contoh dia kalau apa yang kita ada pembuatan roti ke ataupun pembuatan jus ke ataupun something like that lah. So maksudnya kita tidak buat the actual manufacturing but we just give the knowledge because our strength is still in the knowledge lah yang kita ada kan. Boleh juga bro. So at least they can have new products lah after ni kan, after coming out. Ataupun memang dia tak pernah ada produk, so dia punya sumber pendapatan pun dah tak ada, so something that they can consider lah. Boleh. Just as part of training dia. Okay. Apa? Tiba je ni. Okay. Ya. Sorry lambat. Dari segi air minuman semua tu dah ada ya di jabatan lain? Air minuman tak pasti jabatan lain sebab kita discuss asing-asing kan. Oh itulah. Saya tak apalah kita letak jugalah kan. Saya would prefer macam mana kita nak pastikan dari segi penapisan bukan. Saya nak jaga air kita tu sebab memanglah akan diberi air mineral semua tu, tapi air mineral ni nanti dia akan timbul isu botol-botol tu kan nak dibuang kat mana semua kan. So anything yang kita boleh fikir untuk at least untuk recycle air ni untuk pencucian ke, not necessary untuk minuman lah. Tapi saya rasa jabatan lain kot Mungkin alih kot. Mungkin alih kot sebab kan kita ada kepakaran untuk buat ni penapisan tu kan macam, tapi tak itulah mungkin alih kot. Tapi sebab kalau nak go for minuman tu macam terlampau drastik sangat kan. Tak siap ke bos? Lingkup dah 2 hari. Tak test? Dah test negatif. Okay. Tapi tak tahulah. Tengoklah esok test lagi sekali. Okay. Maksudnya ini selepas mereka masuk balik ke rumah lah kot kan. Sebab saya melihat air ni satu
keperluan yang sangat tinggi lah kan. Sampai bila kita nak bergantung kepada air mineral yang diberi kan. So apa dari segi sebab air ni pun kategori makanan juga. Siapa kita boleh contribute to that? Prof, saya ada idea lah. Mungkin macam yang Prof Yusof kata, yang makanan yang ringan semua tu, mungkin juga boleh disertakan dengan macam portable water filtration punya, macam bila banjir tu dia orang kat atas bumbung ke, dia orang boleh je ambil air kat sekitar tu dah filter untuk minum. Macam orang pergi camping yang ada portable water filtration yang dia orang bawa, yang kecil dan ringan macam tu lah Prof. Ini yang untuk yang nombor 1 Doktor. Bersama makanan tu ada yang water filtration punya unit yang kecil ke, yang dia orang boleh macam ambil air yang sekitar tu untuk penggunaan minum semula. Kita boleh add lah cadangan kita kat situ. Dia ada something yang dia pakai RO actually. Tapi dia pakai macam hand pump. Kalau tengok dekat macam Shopee ke, orang yang macam camping tu kan Prof, dia ada yang portable macam pouch macam tu. Dia ada banyak jenis. Ada yang hand pump, ada yang dia sedut terus macam straw tu. Dia ada juga yang macam package tu lah. Tapi kita boleh lah masukkan cadangan tu lah. Tapi as part of dia punya pack itu kan. Salam Prof, saya nak tambah sikit lah kalau dari segi water lah kan, sebab kita tahu air mineral memang satu berat untuk nak logistik lah kalau nak distribute kepada mangsa. Dan saya rasa masa banjir pun lah air yang sangat penting sebab untuk kita hydrated lah kan. So saya cadangkan kalau kita boleh buat formulation, at least hydrated water, kita tambah dengan potassium salt ke something yang you minum sikit tapi keeps your body hydrated. Itu dari segi formulation water lah. Kalau pada cadangan saya tu air yang diminum. Kedua, kalau dari segi water untuk pembersihan, kita sekarang ada a few waters yang memang ada antimicrobial punya properties, contohnya macam electrolysis water ataupun yang kalau subcritical water pun kita boleh, sebab dia dah ada sendiri microbial punya properties atau antimicrobial. So kalau kita cuci pakai air tu ke, dia dah boleh kurangkan pertumbuhan mikrob lah. Jadi saya pada cadangan saya lah, satu kita boleh fokus pada air yang diminum, iaitu formulation air tu di mana kita minum sikit pun dah cukup untuk hydrated badan, tak perlu jumlah yang banyak. Dan kedua adalah air dari segi cleaning punya water. Tu cadangan saya lah. Sebab saya rasa mungkin ejaan salah Prof Yusof. Walter pula begini tu. Mana? Water filtration apparatus tu. Walter. Okey. Okey. Saya nampak walaupun katalah ada jabatan lain ataupun COE lain yang akan propose for the water, tapi kita boleh masuklah juga. Maknanya tak semestinya kita yang champion on the water tu. Contohnya katalah dia orang nak buat tentang pembersihan ke whatever lah kan. Nak recycle of the water ke, then kita akan masuk yang kita punya part on the food tu. Untuk minuman tu. Itu maksud saya. Jadi tak adalah kita sendiri, dia interdisiplin lah. Kalau filtration dan sebagainya semua tu mungkin orang lain punya kepakaran. Tapi kita macam Dr. Fatimah cakap tadi, mungkin dari segi itulah. Dari segi kalau kita kita masukkan any mineral ke whatever dalam minuman kita tu untuk menambahkan, makan sikit pun dah dapat tenaga ke whatever lah. Energy water lah, something like that. Itulah saya pun setuju sebab kalau katalah air mineral biasa, you minum banyak nanti problem untuk toilet buang air pula kan. Okey. Maksudnya kita dalam air yang ada tu kita add any tablets ke something like that lah. Tapi mungkin benda yang tentang air ni kita boleh collaborate dengan jabatan lain yang berkaitan kan. Mungkin diorang akan fokus pada air untuk tak tahulah pencucian ke, macam mana nak filter. Sebab saya ada dengar jugalah Prof Firdaus ada cerita dia akan gerakkan dengan jabatan Prof Fred tu macam mana nak buat filtration dan sebagainya. Cuma saya rasa kalau situ pun kita boleh join juga in terms of for the drink lah.
drinking water. Okay. So penapisan air yang tadi Dr. Salman Air cadangkan apa? minuman. Ini untuk air minuman. Apa nama dia panggil tadi? Yang ke atas tadi. You dah tulis tadi kan? Sebab yang ni macam untuk, ini kategori untuk yang stranded lah. Okay. So yang ini tadi untuk Dr. Fatimah cadangkan untuk apa? Add untuk antimicrobial. Ini sebenarnya untuk cleaning atau you nak, kalau nak cuci makanan ke boleh juga, sebab air tu kita dah proses, dia memang ada antimicrobial punya properties air tu sendiri. Maksudnya air tu kita dah rawat untuk hasilkan antimicrobial properties. Yes. Okay, so rawatan dengan? Buat masa ni ada dua lah, sama ada yang saya tahulah, sama ada you pakai electrolysis punya water. Itu memang sekali boleh volume, sekali banyak lah kita boleh produce sebab dia per batch, ataupun subcritical water. Water tu sendiri kita pakai. Air dia jadi macam air biasa je, tapi dia dah ada antimicrobial punya properties. Okay. Antimicrobial properties. Okay, saya senaraikan dulu. Okay. Lagi? Ada lagi cadangan? Pandangan? Okay, apa lagi yang kita boleh buat? Dari segi kajian, yang ini kira short term lah. Apa kajian yang kita boleh buat penyelidikan yang berkaitan dengan banjir ni? Kalau dari segi nutritionnya kan, apa kajian yang kita boleh buat untuk menentukan dia orang punya bukan status kesihatan, bukan status apa dia panggil, status pemakanan ke, tak boleh buat kajian tu. Macam mana orang nutrition? Maknanya status pemakanan mereka semasa banjir macam mana kan. Mungkin kita assume dia orang tak dapat makan, tapi sebenarnya saya rasa berlambak aja makanan. So kita nak tahu adakah bila berlakunya bencana banjir ni, sebab kalau kita tengok kat media-media masa media elektronik tu kan, macam kata berlebih-lebih makanan kan. So boleh tak kalau kita tentukan status pemakanan mereka ni semasa banjir ke macam mana ke, ya soal selidik je kan. In term of bioavailability lah you. So kalau status pemakanan ni refer to contohnya underweight, ideal BMI, overweight, tu status pemakanan. Jadi adakah maksudnya bioavailability of food, maksudnya kecapaian dia terhadap makanan tersebut? Macam tu? Dua-dua lah, maknanya kecapaian terhadap makanan dan kita nak tengok adakah mereka ni lepas bencana ataupun semasa bencana banjir ni, adakah mereka ni berat badan dia berkurang ke sebab tak cukup makanan. So maknanya kita boleh relate lah kan, kecapaian makanan tu satu, dan kita relatekan dengan, sebab mungkin kecapaian makanan tu ada cukup, tetapi dari segi status tu mungkin dia orang tak selera makan ke kan, sebab berada pada kawasan tempat banjir itu. Kita boleh relate lah kot. Yang tu tak tahulah, saya rasa macam boleh buat sebab dia hanya survey dia kan, survey je kan. Ataupun
buat untuk longer term. Maksudnya bukan masa dia di pusat banjir itu saja, tapi apa jadi selepas dia banjir itu dalam masa 6 bulan ke 3 bulan ke selepas kejadian tu. Maknanya semasa, sebab yang sebelum kita dah tak boleh buat kan. Jadi kita buat semasa dengan 6 bulan selepas. Boleh relate dengan dia punya ni lah, dengan dia punya emotional semua tu lah kot. Boleh kan? Kalau yang tu kan Prof, mungkin boleh juga masukkan dia punya food security. Dia tadi kecukupan makanan dia. Keterjaminan makanan dia. Okey. Boleh lah. Survey je ni. Okey, so apa tadi? Kecukupan makanan Kecukupan makanan dan status pemakanan mereka lah. Status pemakanan macam Dr. Noli dah cakap tadi lah, dari segi BMI-nya, apa tadi. Kan? Itu semua apa comes under status makanan BMI apa semua tu? Apa status pemakanan. Status makanan kan? BMI apa semua Okey. Kalau yang food security tu kan Prof, nanti dia boleh relate dengan financial, dengan apa? Dengan ekonomi, sosioekonomi, kewangan, semualah Prof. Sebelum terlupa, satu yang maybe ni lah dia punya emotional, apa tu dia panggil? Psychosocial apa? Pasal mental health dia semua tu lah kan, macam risau dengan situasi lepas ni, macam mana kewangan, benda-benda macam tu lah. Yang mental health ni just survey je lah kan Dr. Nolida. Kita tak adalah buat macam orang medik ke apa, tak ada kan. Tak ada. So I think it's not mental health kot. It's macam mental condition kot. Mungkin lah kot. Macam tu lah kot. Stress level. Stress level, emotional. Stress and anxiety tu kot. Saya nak tanya sebab saya bukanlah pada bidang dietitian ke atau makanan sangat. Cuma adakah kita punya keadaan macam mental condition lah kan, akan effect kita punya diet. Contohnya kan sebelum ni kalau orang yang stres, dia tend to makan benda yang pedas untuk feel better kan. Contohnya lah. So adakah macam keadaan orang yang banjir ni, kebanyakan dia dalam stres, kerisauan macam ni, adakah certain diet yang dia suka, macam dia prefer texture yang macam mana ke, effect tak? Atau rasa yang macam mana ke yang diorang suka berdasarkan kita punya emosi? Ada effect tak? Saya rasa boleh je kita buat kan. Kita buat relation lah, tengok correlation dia. Kalau dapat tahu macam mana dia punya preferences punya diet, mungkin kita boleh design satu jenis makanan yang berdasarkan apa yang sesuai lah. Dan juga makanan tu kena ringan, senang nak transport, tahan lama. Saya rasa macam ada relate lah, itu peribadi punya pengalaman lah kan. Tapi kadang-kadang macam bila kita stress kan, kita nak benda manis, ada certain preferences tu. Itulah saya tak pastilah yang tu. Nak biskut kering je kan. Kalau banjir nak makanan panas. Kan, dengan air kopi je, sedapnya ubi kayu je. Okay, so ada lagi cadangan? Dan juga saya rasa lah sebab saya pengalaman banjir saya masa saya kat Perlis dululah, tapi tak seteruk ni. Cumanya ketika kita mengemas, macam sekarang ni sesi mengemas kan, macam nak tahu makanan tu adakah still boleh makan ke tak? Walaupun katalah dalam tin tapi dah penuh lumpur. Contohnya lah, so kita boleh bagi education kepada orang ramai macam mana kita nak menentukan makanan tu still edible ke tak, selamat ke tak untuk dimakan.
dalam fasa mengemas sekarang ni? Itu ada saya tengok dalam Insta ke yang dia ni dia penjual goreng pisang. Lepas tu dia cari balik pisang-pisang yang tenggelam banjir tu. Betul. Cuba tengok nanti saya forwardkan, saya jumpa balik. Dia letak pisang tu asalnya sebelum banjir tu dia letak dalam polystyrene tu kan. Polystyrene foam tu kan. Lepas tu benda tu jadi okey lah. Dia hanyut. Dia hanyut pun kat kawasan dia. So dia pergi kutip balik pisang tu. Nampak pisang tu dia ambil bubuh balik dalam perahu dia. So adakah benda tu selamat ke tak, saya tak tahulah. Tapi dari segi food, yang itu macam food safety lah kot. Itu mungkin itu kita kena check dulu lah sama ada KKM dah ada ataupun tidak. Sebab KKM pun dia ada dia punya panduan kan. Jadi kita tak nak overlap dengan KKM lah. Okay, so ini kita check dulu. Okay, lagi ada cadangan lagi? Kita dah ada 5, good. Prof, ada tak any of our research kan yang memang ongoing research that is boleh diguna pakai terus? Bukan terus lah, meaning that the groundwork has been done so that it will be faster. Ada tak? Itulah nak tanya. Macam saya bird nest lah, tapi takkanlah bird nest kan mahal sangat. So something like that lah. Benda yang nutritious kan, tapi benda yang lebih murah lah. Or things that is more lower cost tapi is highly efficient ke apa kan. Daripada ahli lain, ada tak? Yang dulu yang arwah Dr. Nazar dia ada buat apa tu, apa benda, power bar kalau tak silap saya. I think even Dr. Ma'ruf pun ada buat kan power bar. Tak silap saya lah, pelajar Dr. Ma'ruf dulu pernah masuk MIFT power bar ni. Okay. Tapi itulah maksudnya kalau dalam dalam keadaan yang katakan ada apa tu malapetaka macam ni, kalaupun kita ada, tapi are we going to manufacture? So bila once kita go into manufacturing, then there are risk that we have to endure lah. Takut apa yang kita hasilkan tu ada keracunan makanan ke apa benda ke dan sebagainya kan. Probably kita tak manufacture dalam lab lah bro. We can always look for OEM ke apa kan untuk produce it. Kalau OEM selamat lah. In other words, we are safe lah. And product tu should be lebih selamat lah. So kalau kita ada itu, then apa yang kita akan what is our model? So are we going to offer this untuk apa ni, untuk kepada NGO ke macam mana? Apa kita punya action tu? Kita dah ada the technology, so how do we translate that into benefit to the flood victims? Kita tak akan go into manufacturing, so kita ada OEM. So adakah kita akan hasilkan itu untuk flood victims itu menggunakan dana daripada UKM ke, ataupun yang mana saya rasa mungkin tidak kot, ataupun dana daripada NGO ke macam mana? Yang ni maybe more for preparedness lah kan bro. Sebab kalau sekarang baru kita nak produce, by the time produce tu dah banjir dah tak ada lah. Tapi for maybe for future preparedness lah. Kalau tapi maksudnya preparedness tu dari segi kita ada plan saja ke, tapi sebab because produk tu sendiri dia tidak tahan lama kan? Betul. So is it kita dah ada and then kita maksudnya kita dah ada dia punya strategi semua sekali, dia punya plan of action, and then kalau berlaku then kita just kick it off and just terus je kick start it macam tu. Boleh.
Okay. Untuk plan of action lah. Okay. Okay, ada lagi? So yang ini kita dah ada, okay, kita recap balik. Okay, so pertama adalah panduan pack makanan untuk mangsa yang stranded. So kita nak come up with a panduan pack makanan kepada NGO dan sebagainya yang mana kalau mereka nak bantu, so these are the type of foods, okay, and the quantity of foods yang mereka perlu ada dalam pack tersebut, okay, supaya dia tidak just bagi apa-apa lah. And, supaya, tapi yang ini semua adalah berdasarkan kepada kiraan nutritional needs lah. So maksudnya science based. Okay. So kategori makanan mengikut umur dan penyakit. Kemudian yang kedua recovery, untuk recovery training programs. Okay. Untuk yang telah ada produk. Okay, untuk kita perkasakan dia punya ilmu dia. Kemudian yang untuk yang tiada produk, mungkin ada beberapa produk yang kita boleh cadangkan, yang kita boleh train. Okay, kemudian untuk air, penapisan air untuk minuman, penghasilan air dengan antimicrobial properties. Okay, kemudian yang keempat, kajian pemakanan mangsa banjir. Okay, so semasa dan selepas atau hingga 3 hingga 6 bulan. Kemudian yang kelima, panduan keselamatan makanan. So ni kita kena check balik dengan KKM. Dan yang keenam, plan of action untuk existing products. Okay. Okay. So, okay. So kita dah ada ni. Apa yang kita nak proceed? Nak proceed semua ke? Okay. Ataupun nak proceed sebahagian ke? Macam mana? Apa pandangan ahli? Ataupun saya go one by one? Okay, sama ada ini viable untuk kita proceed dan kita decidekan siapa yang akan lead lah. Okay. Okay, let's go yang pertama dulu lah. Yang pertama. Okay. So yang pertama, panduan pack ni. Is this viable untuk kita proceed? Dan siapa yang boleh lead ni? Ni maksudnya, sorry lah tadi saya masuk lambat. Ni maksudnya kita menyediakan pack makanan based on nutrition needs sebuah keluarga ke macam mana? Macam tu Yang ni kita tak sediakan pack makanan, kita sediakan panduan je. Oh, panduan. Panduan. So panduan tu basically dalam bentuk macam mana? Dalam bentuk booklet ke ataupun saya rasa for the time being mungkin booklet lah kot. Okay. Dan kita edarkan kepada NGO ke apa ke. Jadi kalau ada yang mangsa yang stranded atas bumbung ke, so mereka nak hantar, so apa makanan yang perlu dihantar. So kita boleh, yang ada cadangan tadi buat ikut kategori, kanak-kanak, dewasa sihat, dewasa tak sihat. Jadi dia punya ciri-ciri dia adalah high calorie, dia ada body heating supaya dia panas, and then prolonged satiety. So all of this tapi mesti based on kiraan terhadap daily nutritional needs lah. Contohnya, dan dia mungkin ringan. Okay, contohnya kalau dia nak hantar pada orang ni menggunakan drone kita kan. Okay, so ini yang panduan yang kita berilah. Okay, contoh dia macam tu lah. Okay, so macam mana pandangan? Tak ada pandangan. Okay, itu KIV dulu. Dengan kita KIV dulu.
Okay, kemudian yang kedua, recovery, ni training programs. Okay, untuk food safety, untuk juga product manufacturing. Okay. Apa pandangan ahli? Training maknanya training ni selepas sebab kan kita tahu flood victims ni sekarang ni dia punya concentration is untuk mengemas rumah lah. Dia orang tak ada masa nak datang training ni. Kecuali kita ada certain ataupun kita ke rumah dia ke, atau kita sekarang ni memang tumpuan paling utama mereka adalah untuk mengemas rumah semua tu lah kan. Even sekarang pun belum selesai lagi lah. So mungkin yang ni tak tahulah yang ke masa yang lebih panjang ke macam mana, saya pun tak pastilah training ni kan. Sebab training ni ialah you kena, it's either kita ke tempat dia atau dia datang ke tempat kita, you know. Dalam otak dia duduk mikir nak ngemas rumah dia je ni. Mungkin juga kita boleh pakai ni Prof, macam media sosial ke, kita buat video macam mana nak itulah dari segi food safety ketika flood victim ni mungkin lagi cepat untuk senang untuk mencapai info tu kepada mereka kot. So yang ni lebih kepada kesedaran lah, bukan training lah. Awareness lah kot. Awareness, kesedaran. Maknanya kesedaran kita buat video-video pendek. So I don't think it's training programs lah. Yang ini saya rasa yang Dr. Jo maksudkan adalah memang training lah. Yang ni saya rasa masa training betul, tak tahu. Training. Jadi kalau training tu, ianya adalah maksudnya mungkin 3 bulan selepas kejadian banjir ke. Dia kira macam medium term lah. Saya tak rasa macam apa tu mereka boleh datang ataupun nak datang untuk training lah immediately sekarang ni. Because this is more on a recovery punya phase kan. Okay, macam mana? Kalau rasa okey ataupun ada siapa yang sanggup untuk ambil ni, Manis ke? Dr. Jo? Prof, ni I think dia boleh jadi bukan saja untuk banjir tapi it can be a ongoing training program kan. Untuk jabatan ataupun untuk Manis. So bagi yang ni lah yang memang ada kepakaran tu lah. Contohnya yang food safety dulu memang Dr. Makruf banyak buat kan. Dan hari tu Dr. Saila cadang nak buat tentang halal dan things like that. Okay, kita boleh memang kita dah ada ataupun kita boleh create this kind of training programs lah. Cuma kita bukan spesifik untuk flood victims. Cuma kalau ada malapetaka macam ni, kita boleh ajukan kepada kementerian tertentu yang mana kita offer untuk train these people kalau kementerian tu ada sponsorship lah. Okay, macam tu lah kot. Boleh juga. Tapi yang penting dah kena ada training module tu lah. Dah ready. We are ready lah to take in the trainees untuk kita buat training. Okay, so yang ni kita kena prepare dulu lah. Kan, maksudnya kita tak akan masukkan based on apa yang diminta oleh fakulti pada ketika ini lah kot. Ya, sebab perlu masa kan untuk prepare modul. Kita perlu masa untuk kita akan develop beberapa training modul. Tapi itu akan ambil masa lah. Okay. So yang ni kita KIV dulu. Okay. Okay, so akan jadi as part of aktiviti jabatan. Okay. To produce modules. Okay. Once sudah ada, kita boleh offer dia bila. Okay, untuk air tadi. Untuk air untuk minuman, penghasilan air dengan antimicrobial properties. Sebab kita actually kita tak ada pakar air kat sini ni. Penghasilan air dengan antimicrobial properties ni
Saya share sikit lah Prof, yang kalau projek sebelum ni, air tu kalau dia ada microbial properties ni, dan SME yang pakai buat masa ni kita propose untuk kilang burger. Kilang burger kan dia ada macam fat semua tu kan. Kita dah prove pakai air yang ni, dia memang kurang sangat, reduce significantly dia punya microbial punya growth. So dia boleh untuk cleaning lah, more to cleaning. Okay. Adakah ia cukup kuat untuk matikan mikrob? Buat masa ni reduce significantly. Kita try dengan Salmonella, E. coli dengan Listeria. Okay. Tapi buat masa ni untuk ni lah kita baru nak upscale pun baru untuk pilot punya ni lah. Tak boleh lah untuk 1 pekan tu tak belum boleh lagi lah. Cuma kalau maybe in small batches boleh try. Ni saya just sharing lah kalau air untuk cleaning. Dan kalau kita, saya rasa mungkin boleh suggestkan basuh untuk barang makanan. Bukan basuh rumah ke apalah dulu kot. Tapi macam mana dia punya production dia? Macam mana nak produce? Produce je kalau macam saya subcritical water susah sikit lah sebab dia kecil. Punya batch satu tu berapa mil je boleh dapat. Yang senang electrolysis. Electrolysis memang you letak 2 plate and then dia boleh in reactor besar. Macam sekali 1 liter pun boleh jalan. Okay, so kalau dalam konteks banjir, macam mana dia punya application dia? Okey, kalau banjir, katalah kita producekan air tu, katalah per 5 liter per household ke kan, kita boleh bagi kepada NGO lah, kepada rumah-rumah kalau dia nak cuci benda yang edible, benda yang kita makan. Bukan cuci lantai lah, sebab lantai dia kita ada cleaning chemical lain. Tapi kalau mungkin nak cuci makanan ke, cuci benda yang lebih penting, dia boleh pakai yang tu. And then kita akan mungkin boleh buat in 5 liter, kita bagi kepada NGO untuk bagi kepada setiap rumah. Pada cadangan saya lah. Okay, so yang ini maksudnya you punya plan, you punya idea sekarang ni nak jadikan dia sebagai apa? Research ke ataupun untuk intervention? Saya rasa belum lagi lah kot. So adakah you punya plan untuk jadikan dia sebagai medium term research ke ataupun long term? Saya rasa boleh untuk medium term research sebab kenapa saya kata untuk makanan, sebab masa ni kita test untuk yang bakteria yang selalu ada pada makanan lah. Kita belum try lagi kepada bakteria yang selalu ada ketika banjir. Ketika air banjir tu belum try lagi. Kita try pada bakteria yang selalunya ada pada makanan. Okay. Okay, so macam mana pandangan ahli? So, kalau ada yang nak proceed, saya okey je. Tak ada masalah. Siapa yang nak lead? Dr. Fatimah, you nak prepare proposal dan juga lead projek ni? Proposal? Boleh je kot. Saya just untuk cadangan je lah kan, Prof kan? Untuk ni, proposal ni kan? Cadangan je. Boleh, insyaAllah. Okay. So ini kita boleh proceed. Okay. Okay. Nanti. Okay. So yang keempat, kajian pemakanan mangsa banjir. Okay, so apa pandangan? Ada yang nak lead? Dr. Nolida, Dr. Anida, boleh lead? Yang ni saya rasa ialah patutnya orang nutrition yang lead kan. So antara orang nutrition lah kot. Mana pula nombor 4 ni? Nombor 4 ni. Boleh lah, saya cubalah. Okay. So Dr. Nolida, so ini kita akan minta dana daripada kementerian. Fakulti akan minta lah. So kalau ada, kita just propose saja apa yang kalau dapat lah, tak dapat tak adalah. Okey, panduan keselamatan makanan. Ada siapa nak lead?
Okay. Yang keenam, existing product power bar, kita punya plan of action. Yang ni manis tak nak lead, dah 7. Yang ini aja saya boleh follow up je lah dengan Dr. Maruf sebab dia dah ada formulation and all the product kan. If nak go forward boleh je. Cuma saya lead kan bro. Ada boleh orang lain tak? Okay, sesiapa? Yang apa ni, yang familiar dengan apa ni, power bar ni. Tapi yang ini bukan kajian lah, bukan penyelidikan. Dia penghasilan Dia lebih pada penghasilan. Siapa yang involve dengan energy bar, bukan power bar lah, energy bar. Energy bar. Hari dulu kan. Tak apa, yang ni saya sebab yang produk dia siapa punya? Dr. Ma'ruf Setahu saya Dr. Maruf adalah pernah work on this energy bar. Okay, tak apa, nanti saya discuss dengan Dr. Ma'ruf. Sebab actually another issue is that whether it is practical tak untuk buat a new product. Padahal dah energy bar dah banyak kan di pasaran. Itulah sebab kalau apa tu, dia nak beli, dia ada je sneakers ke apa benda ke dalam apa tu yang ada di pasaran kan, as opposed to kita nak buat lah. Okay, but anyway, I'll discuss with Dr. Ma'ruf. Kita tengok apa pandangan dia lah sebab dia punya produk. Okay, so maksudnya kita setuju. So satu kajian. Okay. So yang lain ini saya akan masukkan juga dan sebagai macam recovery ni as apa yang kita punya response lah. Tetapi kita pada ketika ni kita akan buat di peringkat jabatan sajalah. Okay. So yang kita akan masukkan adalah yang nombor 4 lah, kajian pemakanan masa banjir. Okay. Ada komen lain daripada ahli? Tak ada. Tak ada. Okay. So kalau tak ada, kita berhenti dulu di sini. Bro, sorry. Nak tanya, kiranya berapa lama masa ni ada untuk buat, I don't know, hantar proposal ke apa? Yang ini just you buatkan satu macam short write up, satu page je dah cukup dah. Oh, okay. Sebab ini cuma just proposal, very initial proposal. Supaya saya boleh submitkan. So dia ada information basic lah, title, objective, team members, Eksekutif lah. macam executive summary lah. Okay. Macam tu. And then email kat saya, dia orang nak sebelum 30 by end of this week lah basically. So dia akan compile dan dia akan forwardkan kepada kementerian lah, kementerian KPT ke apa, saya tak pasti. Yang itu mereka akan tengok mana yang kementerian yang sesuai lah. Alright. Okay. Okay, ada lain-lain perkara? Okay, so kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua. Okay, dan kita tutup perbincangan ni dengan tasbih kifarah. Subhanallah. Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru semua. Okay, semoga tahun depan makan lebih cemerlang untuk semua dan juga untuk jabatan, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, stay safe. Omicron dah mula ada local penularan.
Aduh. So kita sama-sama jaga stay safe. Okay. Okay. So Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Salam.